Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Yawma la yanfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يسر ولا تعسر يا كريم Allahumma yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'. Para jamaah tetamu Allah yang dirahmati Allah, kita lahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala saat dan ketikanya ini pada tarikh 4 Muharram. Kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita insan terpilih untuk sama-sama kita mendirikan solat fardu Jumaat sebentar lagi. Alhamdulillah. Kita sedia maklum memang kebenaran sehingga hari ini kita dibenarkan 300 jamaah. Walaupun pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri 2 dos itu bergantung kepada keputusan pihak berkuasa agama di negeri, dan setakat ini kita masih belum ada menerima apa-apa perubahan, masih kekal lagi 300. Kita berdoa insya-Allah mudah-mudahan akan bertambah ya jemaah kita insya-Allah. Penuh kesabaran dan ketenangan. Saya simpati kepada kawan-kawan yang petugas-petugas yang bertugas di bawah tu. Sampai ada kawan kita kena dibabikan. Ini pun tak syok lah, no? Tak syok. Dibabikan, diyahudikan sebab tak dapat masuk tadi ni. Jadi kita terima keadaan, takdirkan Allah begitu, dan kita tidak berdosa sebab pemerintah menetapkan begitu. Jadi tidak berdosa tak solat Jumaat. Yang berdosanya kalau tak solat. Okey tuan-tuan, kita baru saja berada ataupun meraihkan tarikh ataupun hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dulu kita disebut bahawa perpindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, dan kita biasa mendengar lirik nasyid ya, 1 Muharram detik permulaan perkiraan Islam tahun hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Kita kena tahu Nabi tidak berhijrah 1 Muharram. Nabi tidak berhijrah 1 Muharram. 1 Muharram ni tarikh permulaan takwim Islam. Bagaimana nak ni zaman Sayyidina Umar ni, dia kata nak mula bila ni? Nak buat 1 Muharram ni, nak tarikh hijrah ni nak mula bila? Jadi apakah nak mula tarikh Nabi berhijrah? Nabi SAW berhijrah meninggalkan Mekah pada 27 Safar. Kita 27 Safar itu Nabi meninggalkan rumah Nabi yang dikasihi Mekah. Sebenarnya tuan-tuan, apakah Nabi tidak tahu yang Nabi akan berhijrah? Nabi sudah tahu. Kalau kita lihat bermula ketika Nabi menerima wahyu yang pertama. Bila Nabi dah turun bertemu dengan isterinya yang dikasihi Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid. Akhirnya Sayyidatina Khadijah bawa Nabi bertemu dengan Warqah bin Naufal. Dan Warqah bin Naufal beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, satu hari engkau akan meninggalkan
Mekah dan diusir daripada Mekah. Kalau saya masih hidup, saya akan bantu. Tapi apakah daya Warqah bin Nawfal meninggal dunia. Itu yang pertama. Kalau tuan-tuan ingat, ketika Nabi SAW dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, kalau kita nak fikirkan, boleh tak Allah Subhanahu Wa Taala nak memperjalankan Nabi atau bawa Nabi ni daripada Masjidil Haram, boleh tak terus naik ke Sidratul Muntaha kalau kuasa Allah? Boleh. Memang boleh. Tapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan Nabi subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina al-ayat azim. Maksudnya Allah memperjalankan Nabi Mekah ke Palestin, Masjidil Haram, Al-Aqsa, Palestin, yang penuh keberkatan di sekelilingnya, kan? Tuan-tuan, pasti ada hikmah. Sebab itu, ketika Nabi SAW dalam perjalanan daripada Masjidil Haram fil Mekah ilal Palestin, 1239 kilometer, 1239 kilometer from Mekah to Palestine. Jauh. Naik kapal terbang 1 jam 50 minit. Tapi kuasa Allah kejap kan Nabi sampai, kan. Tak apa tuan, saya nak sebut ni. Dalam perjalanan tu sampai satu tempat yang penuh tanaman hijau subur. Jibril berhenti, dia boleh kata Injil Hinas, berhenti tang ni, solat 2 rakaat. Nabi tak tanya. Nabi tak tanya, ni pasal apa berhenti sini ni? Kata nak pergi Palestin. Tak tanya. Dah habis mayang baru Nabi tanya. Ya Jibril, dia kata, ini tempat ni nama apa? Haza Yasrib. Inilah Yasrib, nama lama bagi Madinah. Macam kita lah tuan-tuan. Teluk Intan, dulu Teluk Anson kan. Port Swetnam, Lubang Kelang kan. Kita pun Putrajaya dulu nama apa? Bukan nama Putrajaya ni kan. Pelang besar. Okey tuan. Malaikat Jibril beritahu Muhammad, inilah Yasrib, tempat Tuhan akan berhijrah. Tuan-tuan tengok. Perancangan hijrah ni bukan sesaja lah. Ni Jibril dah beritahu dah. Itu sebab tak, saya yang tertarik tu bila Jibril ke tempat itu penuh pohon-pohon yang menghijau. Apa-apanya Madinah ni bumi subur tu kan. Kita bawa balik kurma tu, kebanyakan kurma tu daripada mana? Madinah. Pernah tak orang balik, kita dah 2 tahun tak pergi umrah tuan-tuan, Allah rindu 2 tahun, orang pergi haji pun dah 2 kali. Pernah tak orang balik haji ke balik umrah tak bawa buah kurma? Tak ada lagi. Balong buah apa tu? Buah mutan. Betul apa? Ni apa nama ni, kurma habis. Tak tuan. Lah, hebat buah kurma ni hebat. Tak pernah tak ada lah kan. Kehebatan dia. Dan ubat kan Nabi kata siapa makan kurma ajwa 7 biji tiap hari itu menghindarkan daripada kena santau kan. Ini tak tuan-tuan, hebat buah kurma ni. No. Itu sebabnya memang bumi Madinah tu menghijau, subur dengan tanam-tanaman. Okey. Saya nak kembali balik pada hijrah tadi ya. Jadi Nabi tidak hijrah 1 Muharram, sebaliknya 27 Safar. Kemudian Nabi, kalau siapa-siapa kita dah pernah pergi haji, pergi umrah, Nabi tidak direct ke perjalanan tu, Nabi tak direct
ke ke Madinah. Tak. Tapi Nabi macam istilah kita ni mengundur lah. Berehat di NR 3 hari, dua gosur tu. Contoh ni, macam kita nak pergi Kuala Lumpur. Kita nak pergi Kuala Lumpur sini, Putrajaya Kuala Lumpur, kita pergi Dengkel. Macam tu lah bayang kita tak terus ni. Pasti ada hikmah. Kenapa Allah aturkan perjalanan begitu? Untuk tidak dapat dikesan oleh musuh-musuh. Itu sebabnya kalau siapa-siapa ingat orang yang membantu Nabi SAW ketika hijrah ni, 6 orang tu, kebetulan tuan-tuan, ke-6 orang ni namanya bermula dia huruf A. Kalau siapa dapat 6 lah ni, excellent lah. Kalau dapat 2 per 6 ni, gagal lah. Saya yakin tuan-tuan dapat 6 lah. Dapat tak? Macam tak dapat itu, tak apa, kita sembang lagi nak. Yang pertama, saya yakin semua orang tahu. Siapa yang teman Nabi sampai Nabi pergi rumah, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Memang Abu Bakar ni lama dah ajak Nabi hijrah, kata Nabi, wahai Abu Bakar, ya Abu Bakar, nanti dulu kita tidak dapat arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah dapat arahan tu, yang Nabi selalu ni, kalau Nabi ziarah Sayyidina Abu Bakar ni hari malam, tapi hari tu dia pergi ziarah Nabi Sayyidina Abu Bakar siang, sampai anak dia pun tanya, ini pasti ada sesuatu yang Nabi nak beritahu ni. Beritahu Sayyidina Abu Bakar kan? Okey tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar dah sediakan siap 2 ekor unta nak hijrah. Kemudian yang kedua, ini pengorbanan yang cukup hebat. Saya yakin tuan-tuan boleh jawab. Yang tidur tempat Nabi, Sayyidina Ali. Bukan jalan-jalan. Tuan-tuan, baik macam kalau kita lah, kita bayangkan tuan rumah tu orang nak bunuh, kita sanggup tak? Dia kata, Mat, tolong tidur tempat aku. Tak sanggup. Tak sanggup. Tapi bayangkan bagaimana pengorbanan Sayyidina Ali sanggup tidur rumah Nabi, katil Nabi, sehingga kan musuh-musuh tengok Muhammad ada lagi. Tak masuk. Intanya ada lagi. Tapi akhirnya ini bukan Muhammad ni, Sayyidina Ali. Okey, tuan, seringkahnya. Kemudian ejen perisik, cawangan khas. Siapa dia? Yang merisik berita-berita akhirnya nanti sampai kat Nabi. Dulu mana ada SMS, WhatsApp, Telegram. Kau tak boleh beritahu ya, ayah, ini ada perancangan orang musuh Islam ni. Tak. Dapat berita tu naik gua sur. Tuan-tuan, ada siapa-siapa ada pengalaman naik gua sur? Ada. Gua Hira mungkin ramai. Gua sur ni jarang orang naik. Gua Hira naik pun satu jam kan. Bagi orang muda sekejap ya. Orang berumur macam kita ni sejam lah. Okey. Tuan-tuan tahu tak? Anak kepada Sayyidina Abu Bakar, nama dia Abdullah bin Abu Bakar, kita kata sebagai ejen merisik berita-berita ni, dapat berita, naik ke gosor, beritahu Nabi dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Okey, 3 dah. Yang keempat, inilah satu-satunya muslimah yang cukup hebat. Ya, tengah mengandung tuan-tuan, tapi sanggup naik nak bawa bekalan makanan kepada ayahandanya dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya kita sebut hijrahnya, hijrah itu pengorbanan. Kita dah dengar nanti kan, kita tanya di kita apa pengorbanan kita untuk din, untuk agama kita hari ini. Bila mana orang pelekehkan agama kita, orang menghina nama Allah, bagaimana kita rasa? Bagaimana pengorbanan kita terhadap agama yang kita anuti hari ini? Inna dina indallah Islam, agama yang benar di sisi Allah ialah Islam.
Alih-alih ada pula orang hina agama, alih-alih ada pula orang tak nak pakai agama. Malu kadang-kadang tu. Ini satu masalah tuan-tuan ya. Tak, saya teringat kenapa dalam upacara perkahwinan orang kita, kenapa masih ada mengekalkan apa nak cakap budaya bukan Islam, terus terang je lah, Hindu lah ya. Kenapa ada, kenapa ia sangat. Tuan-tuan agak orang Hindu ada tak ikut Islam perkahwinan dia? Tak ikut. Tak, yang kita pergi ikut tu kenapa? Pasal apa? Upacara yang paling jelas iaitulah ni apa? Merenjis tepuk temutawar. Kalau bukan masjid boleh nyanyi lagu renjis-renjis tu, tapi masjid tak boleh lah. Tuan-tuan. Tak, saya tanya orang convert Hindu pada Islam, dia kata upacara merenjis ini bukan sahaja adat orang Hindu tetapi ibadat Hindu. Itu yang kita heran. Kenapa orang kita tergila-gila nak buat ikut Hindu sedangkan kita Islam? Di mana maruah kita sebagai seorang Islam? Ayuh tuan-tuan, kita lakukan perubahan. No upacara merenjis. InsyaAllah. Saya selalu ceramah khusus perkahwinan, memang saya sebut ya kepada anak-anak kita. Kita pergi nak kongsi jugalah ya, nak kongsi juga dengan tuan-tuan. Sedih juga ya saya bila saya tanya, bila bincang rukun Islam ya. Rukun Islam yang pertama banyak boleh jawab lah. Rukun Islam yang kedua tak boleh jawab. Ini kata Allah, kita orang Islam ni, rukun kita ni. Satu lagi nak kongsi tuan-tuan ya. Bila saya bincang bab solat, saya kata rukun solat 13 pecah 3, rukun qalbi, qauli, fi'li. Rukun qalbi 1 iaitu niat. Sekurang-kurang niat, kita orang Melayu 5 patah perkataan, Arab talata 3, iaitu usalli fardhu zuhri. Saya bacakan, saya kata usalli fardhu zuhri. Saya petik satu orang nama peserta khusus, sila terjemahkan. Tuan-tuan tahu tak apa jawapan dia? Ustaz, minta maaf, tak tahu dia kata. Allah, tuan-tuan. Dah nak kahwin dah. Dah nak kahwin. Usalli fardhu zuhri pun tak tahu. Oh, sedih tahu. Fikir balik, ini di mana celarunya, di mana silapnya ni. Saya fikir sistem pendidikan kita okey. Kita dah ajar dah. Dah ajar sekolah petang kafar ke keluarga maupun ajar dah. Tapi kenapa jadi macam ni? Tidak dinafikan jugalah peranan ibu dan ayah lah. Saya juga nak kongsi dengan tuan-tuan betapa ramai ni orang tak solat. 3 bulan yang lalu anak saya yang cuti belajar ni, dia pun ayah nak kerja lah ayah dah. Kerja lah. Dia pun kerja car wash ya, car wash. Balik-balik dia cerita ayah seorang pun kawan-kawan dia yang Islam ni, seorang pun tak sembahyang. Sampai dia tanya kat budak tu, kau ingat tak bila kau solat terakhir? Tak ingat. Menunjukkan tak solat. Termasuk toke-toke pun tak solat juga. Allahu Akbar. Okey tuan ya, saya kembali balik. Jadi ini cerita kita ni, apa tadi ni? Ajen perisit dia, alhamdulillah. Kemudian yang keempat empat okay. Sayyidina Abu Bakar dah. Asma tadi saya sebut. Asma perempuan nama dia Asma binti Abu Bakar, berkorban tuan-tuan, mengandung, naik. Masya-Allah. Kita letih sikit pun tak sanggup dah, ni mengandung. Okey. Yang kelima. Yang kelima ni kita boleh bayangkan tuan-tuan. Dia pun ada peranan. Pengembala kambing. Kita kata apa kaitan pengembala kambing dengan hijrah? Tak ada kaitan dengan dakwah ni, tapi sebenarnya hebat. Amir nama dia Amir Fuhaira. Hebat tuan-tuan. Dia ni pengembala kambing. Apa kaitannya pengembala kambing dengan hijrah Nabi? Okey, di antara peranan dia,
Apabila Pak Lah tadi, Abdullah anak Sayyidina Abu Bakar ni, dia pergi menuju ke Gua Sur tu, kambing-kambing inilah yang akan memadamkan tapak kaki apa tadi ni, Allah ni. Jadi orang tak tahu yang dia pergi sana. Sama juga kan Nabi hijrah naik unta kan. Jadi tapak kaki unta tadi ni dipadamkan oleh kambing-kambing Amin tadi ni. Jadi orang fikir, takkan Nabi Muhammad pindah naik kambing. Oh, tak ada ni strategi. Kita pun kena ada strategi dalam berdakwah, dalam apa juga hal. Tuan-tuan tengok, peranan seorang pengembala kambing dalam hijrah Rasul. Jadi maknanya dia, apa juga jawatan yang kita pegang hari ini, daripada bawah sampai atas, ataupun kita kerja sendiri pun, pasti ada peranan dalam kerja-kerja dakwah. Ada. Macam contoh ni, kita dengar hari ini. Kan? Tuan-tuan pun tulis sikit, send kan dalam Facebook ke, grup WhatsApp ke, Instagram, Telegram pun, itu dakwah juga. Saya minta tolong hari ini sebab orang hari ini kadang-kadang tersilap menggunakan Facebook, cerita yang tak apa-apa. Berhenti, kita lakukan perubahan hari ini. Kita nak gunakan Facebook itu untuk dakwah. Ini yang paling cantik. Cantik, tuan-tuan. Ini cerita kalau kadang cerita masak, cerita beli kereta, cerita jam, cerita, macam-macam cerita. Tapi kadang-kadang cerita alam perkahwinan dia, dah kahwin dengan suami ni 23 tahun, bahagia, peluk pula tu, bubuh gambar dalam Facebook. Allah, kadang-kadang meluat kita tengok. Tak tengok tuan. Ni, kita lakukan perubahan. Ni kita hijrah ni berubah ni. Kita lakukan perubahan, kita gunakan betul-betul untuk dakwah, insya-Allah. Samalah juga saya selalu sebut, kita hari ini nak pergi ke masjid, yalah kalau saya tinggal Selangor ni 6 orang Kenapa kita tak ambil alih peranan masjid tu bawa ke rumah? Masuk waktu, suruh anak azan. Allahu Akbar, azan. Kita hidupkan rumah tu macam masjid, macam surau. Lepas tu, bayang jemaah. Ayah imam, anak yang boleh imam jadi imam, jemaah. Lepas tu, sediakan tabung ke rumah. Tabung tu untuk apa tuan-tuan? Tabung tu kita masukkan sedekah. Saya yakin tuan-tuan insya-Allah semua wajah-wajah ni wajah suka bersedekah ni. Tiap kali masjid masuk duit, masjid semua masuk duit. Kita masukkan duit dalam tabung kat rumah kita tu, bila dah penuh bawa duit tu pergi masjid tak suruh. Jangan dah penuh tu pergi beli McDonald, KFC pula. Tak jadi. Dia tengok, nampak duit banyak ni, KFC ke, sate ke. Terutama sekali sedekah subuh tuan-tuan Terutama sekali sedekah subuh. Minta maaf tuan, saya teringat hari ni hari Jumaat, kalau boleh 4 perkara ni jangan kita tinggalkan. 4 perkara ni jangan kita tinggalkan. Yang pertama, sedekah. Kalau cantik ni sedekah subuh. Tapi kalau tak sempat, tak apa, ada masa lagi. Sedekah subuh ni, saya ingat saya pernah sebut dalam masjid yang mulia ni. Dia kan, kehebatannya, malaikat akan doakan kita bagi orang yang sedekah subuh ni. Bukan imam besar, bukan mufti, bukan qadi, bukan menteri agama. Tak. Malaikat doa apa? Ya Allah ya Tuanku, kata malaikat, gantikan sesuatu yang terbaik kepada orang yang sedekah tadi, walau RM1. RM1 pun tak apa. Tuan bayangkan, sehari RM1. Kalau anak kita RM1, isteri RM1, dah RM2 dah. Sebulan RM60. Okey. Kalau RM5, cantik lagi. Ya. Dan sedekah subuh tu tuan-tuan, setiap kali sedekah niat. Ya Allah Tuanku, anak-anak SPM ke, anak-anak UPKK ke, ya Allah Tuanku, anak seorang ni lama dah mencari jodoh, belum temu ya Allah. Itu pun untuk anak. Kalau untuk kita, ya Allah Tuanku, lama dah tak lagi nak 2 ya Allah, 1 je lagi, tambah lagi. Boleh tuan, sila tapi jangan lama-lama ingat kat tabung tu. Nanti isteri tanya pula, bang niat apa tadi tu? Adalah kan. Tak apa ini kadang-kadang sedekahnya RM1, ya Allah niat sampai 20, lama kat tabung tu. Tak apa tuan, ini semangat sedekah Nombor 2 selawat.
Kalau dah selawat, insya-Allah kita tunggu lama tadi kan, daripada pukul 11.40, 11.50 ke 12 ni. Jangan kita boring, jangan sebut boring masjid ni. Jangan tuan-tuan. Sekali Allah makbulkan doa di hari Jumaat dalam masjid pula, boring sungguh. Jangan duk kata itu. Allah cemuih lah, boring lah. Jangan. Kita kata alhamdulillah dapat solat Jumaat hari ni. Alhamdulillah, sebut alhamdulillah. Apa-apa pun alhamdulillah. Orang marah pun alhamdulillah, orang maki pun alhamdulillah. Sebut alhamdulillah. Okey, apa tadi ni selawat paling cantik. Kalau biasa amalkan 100 kan, tapi kalau hari Jumaat ni 300 ke 1000 ke ya. Malaikat yang bertugas akan bawa direct doa kita ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat tadi ya. Okey. Nombor 3 surah Kahfi. Dah. Alhamdulillah ya, dah. Yalah sejam duduk ke masjid ni kan, surah Kahfi. Dah 3 selesai dah. Yang keempat doa. Doa ni pun kita hari Jumaat, sebab dikatakan hari Jumaat ni hari Allah makbulkan doa, tapi tak sebut bila-bila. Tak lagi antara 2 khutbah tu kita berdoa. Itu. Dan disebut juga sejam. Ini kalau boleh saya tengok kat Mekah ke kat Madinah kan, kalau orang hari Jumaat ni tuan-tuan, dia tinggal kerja lain tu. Sejam sebelum berakhirnya waktu asar nak masuk maghrib tu, kita duduk beribadat, berdoa. Kalau sejam masa lama setengah jam. Kalau boleh hari ni hari Jumaat kita tunggu maghrib, jangan maghrib tunggu kita. Boleh tak? Kita lakukan perubahan ni, hijrah ni ya, insya-Allah azam tuan-tuan. Tak, yang paling penting niat. Ini kita dengar cerita baik, niat pun tidak. Jadi ya Allah, petang ni niat nak buat tapi tak dapat. Tak apa, sebab dah niat. Hari ni kadang-kadang kita bila dengar sesuatu yang baik, kita tak berniat. Kalau boleh kita lakukan perubahan. Kita niat nak jadi orang baik, niat nak beribadat, insya-Allah. Contoh ni kan saya sebut tadi sejam ataupun mungkin sejam tu lama lah Ustaz. Setengah jam duduk 15 minit kan sebelum masuk asar, duduk doa, baca Quran sikit, selawat sikit, alhamdulillah. Itu 4 perkara. Okey, saya sambung balik. Tadi nama dia Amir bin Fuhairah ya. Dia inilah yang tukang menghilangkan tapak jejak lekat kaki tapak Abdullah ataupun unta yang bawa Nabi berhijrah tu kan, biar orang kafir, orang musuh tak dapat trace di mana Nabi berada. Okey, yang terakhir itu ialah yang tunjuk jalan. Nabi tak pernah pergi tuan-tuan. Tak pernah sampai Madinah ni kecuali masa Isra' Mi'raj, itu pun hari malam. Itu pun dengan Jibril teman. Ini nak pergi berhijrah Saudara Abu Bakar ni dulu mana ada Waze. Wazir tak ada dulu ya. Tak ada. Jadi kena ada orang tunjuk jalan. Kita kalau ada orang tunjuk jalan, seronok kita. Tuan-tuan pergi Madinah kan, kita nak beli kurma tu kat pasar Madinah tu kan. Kalau orang tak tunjuk, kita tak tahu. Nak keluar pintu berapa? Kalau tak silap saya pintu 5. Tuan jalan kaki. Kalau ambil taksi dia mahal kan. Jalan kaki je kita nak. Kalau tak tahu senang tuan, kita tak tahu. Nak cakap Arab pun tak erti. Tuan bawa je bah kurma. Tunjuk ke Arab. Kurma. Tunjuk kan. Kalau pandai cakap Arab tak apa ni. Dia tahu nak pergi kedai kurma. Kalau tuan-tuan kita beli dekat kebun-kebun tu yang orang kita bawa naik bah tu mahal sikit. Tuan-tuan ya. Okey, sambung. Jadi yang tolong tunjuk jalan Nabi ni nama dia Abdullah bin Uraikid, orang bukan Islam. Nak menunjukkan kepada kita bahawa kalau orang bukan Islam, jiwa dia murni nak menolong agama kita, fadal, silalah. Tak ada masalah. Tapi kalau dia hina agama, ini tak boleh lah. Macam berlaku perkataan kalimah Allah. Kenapa puak itu beria-ia sangat nak terjemahkan perkataan God itu kepada Allah? Ini yang kita tak bagi, tuan-tuan. Kita tak bagi, tak boleh. Ini satu penghinaan kepada nama Allah. Contoh dia kata God as a father. Maka dia terjemahkan Allah ada bapa, Allah ada anak. Tak boleh. Tapi kalau setakat dia nak menyebut orang bukan Islam, nak menyebut perkataan Allah, ada kita larang? Tak larang. Contoh, siapa lahir di Selangor dan belajar di Selangor dan anak-anak orang Selangor, ingat tak lagu Negeri Selangor?
Allah apa ya? Allah selamat. Itu lagu ni lagu Habib Badin. Allah ni Allah lanjutkan usia tuanku, rakyat mohon restu bawah duli tuanku. Kita larang, oi kau bukan Islam jangan sebut. Tak. Sebab perkataan itu dah biasa menyebut Allah. Yang kita tak bagi, kalau ada pelaku penghinaan terhadapnya, ini kita tak bagi. Tak boleh tuan-tuan. Orang hina pak kita pun kita marah, ini kan kita hina Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita orang Islam, kita patut mempertahankannya. Jadi inilah yang saya sebut tadi ya. Kalau boleh kita dalam kita memahami proses hijrah dengan tuan-tuan. Kalau siapa-siapa dah biasa pergi Mekah kan, umrah kan. Alhamdulillah ada orang dapat tiap-tiap tahun pergi umrah kan. Alhamdulillah. Ada orang ialah kumpul duit belum sampai lagi. Kita berniat nak sampai lah tuan-tuan ya. Tapi bila kita tengok aroma perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tuan-tuan. Susah siang panas, padang pasir, malam sejuk. Kita pun naik bas. Itu pun sekarang highway ni dah 4 jam 5 jam. Tapi kalau musim haji agak lama sikit lah. Cuba kita bayangkan musim haji kan orang berjuta tu. Bas tu ialah daripada mana, dan pemandu bas tu kebanyakan bukan orang Mekah tu. Saya pernah masa haji dulu naik bas. 9 jam tuan. 9 jam. Lama saya pun pergi kat pemandu tu. Ya anta ta'ban. Engkau letih ke tak? Tak dia. Tapi entah macam mana kan dalam bas tu kan ada seorang pakcik tu. Tak boleh jadi ni. Dia tak tahu saya ustaz. Dia kata tak jadi ni. Apa kenapa pakcik? Kebetulan pakcik tu orang ni 9. Rembau. Tak boleh jadi. Apa pula cik? Slow benar dari babasnya. Kita kumpulkan duit sound serial ni kan. Dia kumpulkan duit sound serial. Lepas tu bagi kat driver tu. Mencanak apa ya bas tu kan. Laju. Rupanya dia nak sedikit hadiah lah tuan-tuan ya. Jadi cerita ni tuan-tuan tak ada apa, tak ada kaitan ni. Okey. Jadi kembali kepada kita bincang dalam bab hijrah. Perpindahan Nabi daripada Mekah ke Madinah, Nabi memang tak nak. Tuan-tuan, bila Nabi SAW sampai di Quba, kalau tak silap saya Nabi sampai di Quba masa tu 8 Rabiul Awal. Nabi bina apa? Nabi bina masjid tu. Dan siapa-siapa ada pengalaman ketika umrah, ketika haji, semayang di Masjid Quba, kalau ada mutawif yang tahu, dia akan tunjukkan di mana tempat Nabi mula-mula salat. Dia akan tunjuk. Saya ada kesempatan, dia tunjuk, saya pun tak, saya kesempatan lah solat. Tahulah di mana tempat Nabi mula-mula. Dan Nabi bina masjid, tuan-tuan. Dan kelebihan Masjid Quba apa? Sebab tu kalau orang dah biasa pergi, jangan kata orang ajak, jom hari ni kita akan buat ziarah luar, ziarah Quba. Jangan kita kata, aku biasa pergi dah, tak suruh pergi lah. Jangan tuan-tuan. Sebab apa? Kan Nabi sebut. Barang siapa mantawadha, barang siapa yang mengambil wuduk fil bait di rumah. Kita di hotel lah, ambil wuduk di rumah. Kita di hotel. Kemudian kemudian menuju ke Masjid Quba. Kemudian solat rakaat ini, solat 2 rakaat. Pahala dia bagaikan kita mengerjakan 1 kali umrah. Pernah satu ketika saya pergi kan, Masya Allah, punya ramai orang. Di Quba tu Masya Allah ya. Kalau kebetulannya ramai orang. Jadi kita dapat solat pun 2 rakaat. Jadilah. Kadang-kadang macam-macam orang jual kan. Orang tuan-tuan pastikan orang jual minyak wangi tu, yang dia calik kat kita tu memang wangi. Dia ambil dia wangi. Kita pun nak beli. Tapi tak masalah ya. Yang dia jual tu tak berapa wangi. Saya pernah saya cakap dengan dia, tak nak macam ni. Yang ni tak wangi, lari dah. Betul ya, dia tak wangi. Jadi hati-hati tuan-tuan ya. Okey. Kemudian apabila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, time dah habis lah. Saya diberi masa sehingga 1.15. Sekarang ni masa kecederaan tuan-tuan ya. Kecederaan, kalau main bola tu diangkatlah 2 minit tambahan ya.
rupanya Datuk Azul Hasni mampu menyatukan hati kita lah. Tuan-tuan duk sokong emas tiba tak dapat perak kan. Tak apalah. Dia singgah kat Perak, dia sampai ke Persemah. Okey. Nak cerita ni bahawa Nabi sampai di Madinah tu, tuan-tuan ingat tak? Bila orang ramai sambut Nabi nak tengok wajah Nabi ni. Masya-Allah. Tunggu macam kita pula. Kalau kita tuan-tuan kita rasa rindu kat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Bila kita sampai di Madinah tu, kalau boleh tiap-tiap hari kita ziarahlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang lelaki mudah sangat nak ziarah Nabi. Jangan tak ziarah langsung. Jangan. Lalu depan makam Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dengan sedih ni kata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar, ya Umar. Kami menyampaikan salam kawan-kawan ya Rasulullah. Ini kita rindu kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita doa, ya Allah Tuhanku, ini bukan kali terakhir aku mengunjungi kau ya Rasulullah. Mudah-mudahan berkat ziarah ni kita akan bawa pula anak beranak datang pergi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, melahirkan kita rasa sayang kasih kita, rindu kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yang berlaku kepada Sayyidina Bilal kan. Sayyidina Bilal orang dia dah, bila dia Nabi dah wafat, dia tak boleh tinggal di Madinah sebab apa? Bila dia tengok dia mimbar Nabi tu menangis tuan. Dia tak boleh tengok, ya Allah sedih sangat. Sampai satu ketika dia kata, dia minta Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar aku tak nak duduk Madinah ni sebab sedih sangat nak tinggalkan Madinah. Satu hari orang teringat kat dia, teringat kat Bilal, maka dia kata kalau boleh panggillah Bilal. Saya ringkas kita tuan-tuan panggil Bilal datang. Dikatakan Bilal mimpi malam itu, kenapa kau dah lama tak bertemu aku? Bilal pun buat persiapan, pergilah ziarah Nabi. Dan sampai ringkas ceritanya, akhirnya sahabat-sahabat minta, ya Rasulullah, maaf ya Bilal, tolong azan. Tidak, aku azan hanya ketika Nabi SAW, Nabi dah tak ada tak. Tapi Bilal kalah bila mana cucu kesayangan Nabi, ya pakcik, tolong azan, kami teringat datuk kami ni. Bilal bila tengok cucu di kesayangan Nabi, dia tak boleh dah. Dia terpaksa, dia terima sebab mengenangkan Hasan dan Husain tu cucu kesayangan Nabi, dia pun azan tuan-tuan. Tapi tak habis. Bila dia sebut asyhadu anna Muhammadar Rasul, tak boleh. Dia nak sebut Muhammadar Rasulullah, menyebut Muhammad Rasulullah tu menangis tuan-tuan. Kita marilah kalau boleh sampai untuk kita berselawat ke atas Nabi pada Jumaat yang mulia ini insya-Allah, dan kita lakukan perubahan dalam kehidupan kita, memperbanyakkan selawat insya-Allah. Jadi cukup setakat itu, insya-Allah kita bertemu di lain pertemuan insya-Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.